Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan dengan siri Tadabbur 30 kita, juzuk ke-19. Saya diamanahkan untuk menghuraikan serba sedikit tentang juzuk 19, insyaAllah. Saya harapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat yang sangat banyak siri-siri Tadabbur yang kita buat sebelum ini. Bukan hanya untuk bulan Ramadan saja, kegunaannya, manfaatnya adalah untuk sepanjang hidup. Pastikan kita mengenali Al-Quran walaupun kita tak pergi ke perbahasan yang lebih mendalam lagi, tapi tak apa kalau kita bermula dengan mengenali secara asas kemudian pergi. Seperti yang saya katakan dalam video-video sebelum ini, semoga dengan Tadabbur 30 ini dia menjadi gateway untuk kita masuk ke dalam perbahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan Al-Quran. Perkara yang sangat saya pentingkan dalam perbahasan yang saya sendiri suka adalah tentang kepentingan melihat makna teks, iaitu nas Al-Quran yang mempunyai beberapa makna yang berbeza, tapi kita tak dapat nak huraikan perkara tersebut di dalam siri yang ringkas sinopsis seperti ini. Cuma dalam juzuk 19 ini ada satu surah yang saya sendiri pun sangat suka dengan surah tersebut. Saya sendiri menjadikan surah itu panduan, banyak mentelaah surah tersebut, dan juga surah itu sangat-sangat memberi kesan kepada diri saya masing-masing lah. Ada 3 surah yang penting, antaranya surah Al-Furqan, 2 surah Asy-Syu'ara, dan yang last sekali adalah surah An-Naml yang terkandung dalam juzuk 19. Surah Al-Furqan dia taklah bermula pada awal ayat dia 21, ayat 21 hingga akhir, dan selepas surah Furqan adalah surah Asy-Syu'ara. Saya sendiri sangat-sangat terkesan dengan surah ini sebab saya sendiri adalah orang yang sangat meminati sastra, puisi, keindahan kata, estetika kata. Saya membaca puisi, saya menulis puisi, saya mendengar orang membaca puisi, dan saya kadang-kadang hanyut dengan indahnya bahasa. Tak kira lah bahasa mana, bahasa Arab lagi lah, bahasa Melayu pun kita antara bahasa Melayu merupakan bahasa yang juga antara bahasa yang sangat romantis di dunia, cuma orang tak memanfaatkannya. Tambah-tambah lagi dengan zaman hari ini orang tak menghargai bahasa itu dengan baik. Surah Asy-Syu'ara itu surah yang tajuknya para penyair ataupun orang-orang yang berpuisi. Allah addresskan surah ini kepada penyair-penyair. Adanya surah Asy-Syu'ara yang Allah namakan dia sebagai surah Asy-Syu'ara menunjukkan bahawa pentingnya institusi kepenyairan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita pergi kat situ dulu, saya nak tekankan banyak berkaitan dengan overview tentang juzuk 19 ini, insya-Allah. Pertama, juzuk 19 ini Allah bagi tahu tentang beberapa level orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang nak melawan nabi-nabi ini. Level mereka nak melawan nabi ini semakin tinggi. Bahkan mereka berusaha untuk terus melawan Nabi. Satu perkara yang saya kesan dalam juzuk 19 ini adalah tentang ada satu pattern yang sama kepada kaum-kaum yang Nabi SAW, bukan Nabi Muhammad saja, tapi bahkan Nabi dan Rasul sebelum itu terpaksa berhadapan. Ada satu perangai, satu sikap yang mana kaum-kaum ini mempunyai ada di dalam kaum-kaum tersebut, iaitu sikap mereka mempunyai satu sikap yang dinamakan sebagai group delusion, ataupun mereka berada dalam satu keadaan delusi. Mereka ada kebenaran yang mereka cipta, mereka ada validasi tentang apa yang mereka lakukan, mereka ada justifikasi yang mereka buat untuk apa saja tindak tanduk mereka. Jadi minda mereka tertawan ataupun captured, dan hati mereka terpagar ataupun gated. So captured mind and gated heart. It's a very ironic for me lah, dan ini sangat penting untuk kita address. Dan bila Allah bagi tahu tentang level bagaimana mereka ni accuse Nabi dan Rasul, kita tengok mereka sangat berusaha sebab mereka tahu kebenaran tak perlu berlawan, tak perlu. Kebenaran adalah satu bentuk yang mana kita lawan dia tak balas balik pun kita rasa nak lawan lagi. Itu adalah kebenaran. Dan bila orang struggle nak melawan kebenaran, kita tengok mereka sangat-sangat berusaha mempertahankan benda yang salah, cuba untuk justifikasikan benda yang dah nampak dah sangat-sangat salah. Usaha ini dinamakan sebagai delusion, delusi, yang saya pun tak tahu macam mana nak jemahkan dia, tapi perkataan delusion ini adalah
perkataan yang kita boleh kaitkan dengan perkataan dunia dalam bahasa Arab, perkataan yang sangat deluding. Dia sangat suka untuk membuatkan kita terhayal berada dalam satu ruang yang kita sendiri tak faham apa itu realiti. Dan dalam orang yang berada dalam delusion, mereka luar daripada realiti. Kalau kita faham, kalau kita nak cerita tentang waqi', tentang ilmu waqi', tentang ilmu realiti, tak kisahlah dalam mana-mana aspek sekalipun, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menentang, dan mereka memberikan alasan-alasan yang lain yang pastinya mereka kata mereka adalah orang-orang yang benar. Dan ini adalah konflik kebenaran, dan konflik kebenaran akhirnya akan terselah siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan bila orang ini, grup ini, kumpulan ini semakin terselah kesilapan mereka, kesalahan mereka, kejahatan mereka, mereka akan cuba untuk meningkatkan lagi usaha untuk cover dan juga usaha untuk fitnah balik para nabi dan rasul. Allah ceritakan dalam surah Al-Furqan, dan ia sangat-sangat mengerikan kalau kita baca dan kalau kita taati, kalau kita telaah apa maksud ayat tersebut. Kemudian Allah juga bagi amaran kepada orang-orang yang tidak beriman ini, bagaimana Allah mengatakan kepada mereka bahawa kalau mereka terus hentam Nabi, terus lawan Nabi dan berusaha untuk cover kebenaran, untuk menyembunyikan kebenaran dan untuk menolak kebenaran dengan kebenaran yang lain yang mereka sebenarnya cipta, mereka akan mendapat azab. Dan kita tahu azab kepada kaum Nabi-Nabi dahulu, terus kalau Allah bagi amaran dan mereka tak ikut amaran tersebut, azab sampai terus. Kita alhamdulillah Allah tangguhkan azab. Itu pun belum tentu selamat. Penangguhan belum bererti kita selamat. Cuma yang bagusnya penangguhan bererti kita ada ruang yang lebih untuk kita bertaubat. Dan itu adalah konten yang kita dapat daripada juzuk 19 ini, khususnya dalam surah Al-Furqan. Dan Allah adakan surah Asy-Syu'ara, dan saya nak cerita tentang konten surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni kita tak pergilah ayat ke ayat, tapi surah Asy-Syu'ara ni basically satu surah yang Allah namakan untuk menunjukkan kepada kita bahawa institusi kepenyairan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada zaman jahiliah sendiri sangat besar, dan Allah nak addresskan benda ini supaya mereka tidak rasa terkecuali daripada Islam. Dan Islam tak melarang orang untuk berpuisi, orang untuk bermain kata-kata ataupun terpesona dengan kata-kata, kerana konsep poetik, konsep keindahan, kecantikan, Islam iktiraf benda itu, walaupun plain, walaupun benda itu kadang-kadang tak ada maksud yang mendalam, tapi Islam iktiraf asalkan dia tidak pergi kepada kesyirikan, dia tidak pergi kepada batas-batas tauhid yang kita letakkan. Surah Asy-Syu'ara meletakkan asas itu. Surah Asy-Syu'ara address kepada mereka yang berusaha, penyair-penyair kafir Quraisy yang berusaha untuk menukar, sebab mereka ni keupayaan mereka adalah keupayaan bahasa. Dan kita kena faham, Islam, ketulinan agama Islam pada zaman tersebut dan sekarang ni adalah bahasa wahyu Tuhan, yang mana Al-Quran itu mempunyai satu nilai bahasa yang sangat tinggi, dan Allah iktiraf benda itu. Dan kita sendiri pun kalau kita betul-betul memahami syair Arab dan juga kepuitisan bahasa Arab, kita akan tahu Al-Quran is the highest bahasa yang paling indah dan divine. Bahkan ia adalah satu wahyu. Bawah kepada Al-Quran adalah golongan-golongan orang yang pandai berbahasa, dan bahkan mereka mengenali dan tahu bagaimana unsur bentuk Al-Quran dipersembahkan, disampaikan. Dan mereka, kalau mereka beriman, mereka adalah orang yang paling kenal Al-Quran, mereka orang yang paling boleh menyampaikan makna, perasaan, boleh transmit, boleh embedded the meaning from the Quran. Kalaulah mereka kufur, mereka boleh manipulasi Al-Quran, manipulasi bahasa, dan make it like Al-Quran. Dan itu sangat bahaya, dan Allah address perkara begini kerana mereka sangat-sangat berbahaya kalau mereka memilih jalan kekufuran. Dan itu kita nampak jelas. Beberapa, sebelum saya nak pergi kepada huraian yang lebih lanjut, saya nak ceritakan serba sedikit tentang sejarah Hasan bin Sabit misalnya, antara sahabat Nabi SAW yang diberikan anugerah mempunyai bakat dalam syair. Dan satu ketika Nabi naik unta dengan dia, Nabi duduk dengan dia, dan Nabi minta dibacakan beberapa syair, dan dibaca lagi. Nabi kata baca lagi. Hadis ini hadis yang sahih, menunjukkan bahawa Nabi sangat tertarik dengan keindahan bahasa, tapi Nabi tak ada bakat ini. Kerana apa? Kerana Nabi
kerana Al-Quran nak turun. Kalau Nabi diberikan bakat syair, mereka akan tuduh valid lah kalau orang tuduh Nabi itu sebagai penyair. Tapi kerana orang tahu Nabi itu tak ada langsung bakat syair sebagai seorang penyair, maka orang tuduh Nabi sebagai penyair tak valid. Memang rekaan dan rekayasa semata-mata. Kemudian di dalam masjid Nabi ada satu mimbar, ada dua mimbar Nabi khutbah, ada satu lagi mimbar yang diberikan kepada Hasan bin Sabit, untuk Hasan bin Sabit bersyair kepada orang, kerana orang mahukan hiburan dan orang mahu mendapat semangat daripada syair Hasan bin Sabit. Dan syair-syair Hasan bin Sabit tersebut juga bertujuan untuk melawan syair-syair daripada para penyair kafir Quraisy. Ini memang berlaku dalam agama, dalam sejarah. Kita boleh tengok dalam kitab-kitab sirah, seperti mana kita faham, seperti Zadul Ma'ad. Kalau kita tengok kitab Rahil Makhtum, kitab Saifur Rahmat Al-Mubarakfuri tersebut, sangat menarik cara bagaimanakah institusi kepenyairan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu satu yang saya nak tekankan. Jadi surah Asy-Syu'ara ini sangat dekat dengan isu tersebut, dan bagaimana Allah menemplak golongan-golongan penyair yang berusaha untuk mencipta syair yang melawan kepada kebenaran. Dan Allah dalam surah Asy-Syu'ara ni, kita tengok syair usul bentuk bahasa yang digunakan dalam surah Syu'ara ni sangat menikam orang-orang yang kafir, orang-orang kafir Quraisy, penyair kafir Quraisy yang cuba untuk melawan kebenaran dengan syair-syair mereka. Itu satu. Dan akhirnya surah-surah ini juga, atau tiga surah ini, surah Al-Furqan, surah Asy-Syu'ara dan juga surah An-Naml ini, dia mempunyai satu central idea, iaitu tentang tauhid. Sebab dia memang cerita banyak tentang tauhid. Dan kita di surah, dan kalau kita tengok dalam surah An-Naml misal pula, ada satu benda yang menarik saya nak kongsikan. Surah An-Naml ni dia bermula dengan keceriaan, dan dia berakhir dengan keceriaan, bagaimana orang beriman, bagaimana Al-Quran ni bukanlah satu wahyu yang semata-mata penuh dengan arahan. Dia juga wahyu yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua. Ada beberapa cerita dalam juzuk 19, antaranya adalah cerita tentang Nabi Hud, bagaimana Nabi Hud mengingatkan kepada orang tentang kaumnya tentang kepentingan takwa dan kepentingan syukur. Ia sangat dekat dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga diberi nama sebagai bulan yang month of gratitude, bulan kesyukuran, di mana kita digalakkan untuk lebih banyakkan kesyukuran. Gratitude ni dia ada value yang sangat-sangat besar. Kalau siapa-siapa yang Allah kata kalau orang itu bersyukur, Allah akan tambah lagi. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tu tak bersyukur, dia akan ada banyak lagi benda yang dia tak erti nak bersyukur. Kalau kita banyak komplain pada satu-satu benda, kita tentu akan banyak lagi benda yang kita akan kena komplain. Allah akan bagi banyak lagi benda yang kita nak komplain. So ini adalah satu konflik dalam diri kita. Ramadan perlu menjadikan kita step back. Jangan banyak benda sangat nak komplain, jangan banyak benda sangat nak marah, jangan banyak benda sangat nak hantar, nak komplain ataupun nak kritik. Misalnya, kita kena faham bahawa bulan ini patut mengajar kita untuk lebih banyak unsur nilai kesyukuran, kerana nilai kesyukuran ini adalah satu kunci kepada kebahagiaan, ketenangan, kepada inner peace, dan juga yang penting adalah kepada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah apa yang disentuh oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Kemudian cerita tentang Nabi Syuaib, macam mana Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya. Dan juga last kali kita nak cerita tentang bagaimana Allah menceritakan tentang perancangan-perancangan orang yang tidak beriman. Akhirnya tidaklah sebaik ataupun tidaklah sesempurna perancangan Allah, kerana Allah adalah sebaik-baik perancang. Allah adalah Allah Tuhan yang maha merencana. InsyaAllah itu saya juzuk 19 yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih. Teruskan melayari Tadabbur Center siri Tadabbur 30 ini. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.